bersama kumpulan Pagi dan juga anggota Raihan kita bersama kita. Abang-abang dah sedia? Lagu dah tukar, lagu Thank You Allah. Awal tadi kita rancangkan yang lain. Kita merancang Allah menentukan Thank You Allah. Silakan. Cek, 1, 2, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okay, saya datang sini pun nak belajar ya. Tak Babu ni paksa pula. Saya dengan Babu ni sebenarnya satu sekolah di Johor Bahru, Sekolah Tasik Utara. Kami rival ni, rival dalam bola sepak. Okey, kita cuba menceriakan suasana yang untuk penutup ni dengan lagu kesyukuran kepada Allah, iaitu Thank You Allah. Bismillah. Kau boleh nyanyi sekali ya? Thank you Allah, thank you Allah. Okay everyone, sing. Thank you Allah, thank you Allah. Boleh buat sikit tak? Sikit lagi, louder. Thank you Allah, thank you Allah. The sky is clear, the air is clean, the land is green. Thank you Allah, thank you Allah. The path we walk, the lines we talk, the things we say. Thank you Allah, thank you Allah. Okay, semua sekali. Thank you Allah, thank you Allah. One time. Thank you Allah, thank you Allah. When I sleep, when I eat, and when I breathe. Thank you Allah, thank you Allah. The path we walk, the faith we've got, the life we live. Don't forget to say thank you Allah, thank you Allah. Say thank you Allah, thank you Allah. One time. Thank you Allah, thank you Allah. In the night or in the day, every morning after pray, we'll never forget to say sometimes I'm all alone, feeling sorrow not so strong. I pray to you and say thank you Allah, thank you Allah. Say thank you Allah, thank you Allah. In the night or in the day, every morning after prayer, don't forget to say thank you Allah. Say
you Allah. Thank you Allah. Thank you Allah. Thank you Allah. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Allah. Itulah dia nyanyian daripada Raihan dan kumpulan Pagi bersama dengan Abang Abu dan Irfan Hairi juga berada di situ. Pada tahun berapa tu saya masa tu buat program dengan Datuk Mazna, right? Datuk Mazna, Abang Abu dan Irfan Hairi, dan masa itulah program sambil tu kita ada satu slot untuk kita nak saja je bernyanyi, right? So bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Hari ini kita bersiaran pukul 10 pagi sebab 9 pagi tadi kita memang kata orang tu saya sengaja lambatkan untuk hari Sabtu ni lebih santai sikit. Dan saya pula menunaikan permintaan anak saya yang kecil tu, dia suruh saya tidur dengan dia sekejap. Jadi saya menunaikan permintaan dia, saya tidur sampailah dia cakap tidur dengan dia sekejap. Lepas subuh tu dia cakap tidur dengan aku kejap. Jadi saya menunaikan hajat dia, saya tidur dengan dia. Dan akhirnya saya okay, selepas dia dah tidur, saya cakap okay, ni tak boleh jadi ni, saya kena lambatkan hari ni sesi. Sebab itulah lambat, jangan marah. Jangan mungkin ada yang pagi tadi pun ada yang dah WhatsApp, Abang Abu ni hari tak ada ke 9 pagi? Ada insyaAllah, tapi ditangguhkan kepada 10 pagi dan bersama dalam Ilmu Wang. Alright, Ilmu Wang Dunia Akhirat. Dan hari ini kita juga akan perbincangkan petua pelaburan yang ke-7. Apakah yang ke-7? Semalam kita dah berbincangkan pertahanan, jadikan pertahanan pelaburan tu sebagai paksi utama sebelum kita nak melabur. Semalam kita dah cerita pasal benda tu, dan hari ini akan kita cerita mengenai satu lagi rahsia pelaburan yang paling penting untuk kita mendapat pulangan yang terbaik insya-Allah. Jadi saya juga nak tengok kat sini dan Singapura telah pun menjalankan undi mereka semalam, dan akhirnya seperti yang dijangka, seperti yang diketahui, pemerintah terus berjaya mengekalkan majoriti di Singapura dan terus akan memimpin negara Singapura untuk selama 5 tahun lagi. Alright, mungkin ada beberapa satu lagi tempat dimiliki oleh opposition, iaitu Worker Party. Alright, itu sedikit sebanyak lah untuk nak just update dengan keadaan di Singapura. Cerah pada hari ini, insyaAllah hari ini cerah sangat. Mudah-mudahan kecerahan ni akan bawa kecerahan yang luar biasa ke dalam kehidupan setiap individu. Alright, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Hilmi. Alright, Assalamualaikum. Dia juga Assalamualaikum Hilmi Izzat, AA dan AB semua. Jadi semua adik-beradik yang sudah berada di sini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hilmi, bagaimana di Kelantan? Alright, keadaan di Kelantan seperti biasa InsyaAllah. Kelantan ke Terengganu Hilmi? Saya pun tak confused sebab Terengganu ada beberapa adik-beradik juga di Terengganu yang sedang menjalankan program kita panggil program Digital Product Challenge yang sedang berlangsung selama lebih kurang 21 hari. Hari ini akan masuk ke hari 13. Right. So hari ini juga kita akan melalui hari Sabtu dengan cemerlang insya-Allah. Mudah-mudahan banyak kebaikan akan berlaku pada kita, dan seperti biasa jangan berhenti untuk awak tekan like, dan kita mulakan dengan beristighfar. Kita astagfirullahalazim tu kita ucapkan banyak kali, dan lebih baik kalau sambil ucap masa tengok Abang Abu tu, apa kata kita share kita share kepada yang mungkin ramai ni kan, yang mungkin kan alright, so okay, ada juga orang yang baru bagi tahu dia dah join program Sales Challenge, jadi dia just update saya insya-Allah. Alright. Okay, kita ada Zan Kedah. Assalamualaikum Zan Kedah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu tepukan kepada anda. Hari ini hari Sabtu. Mungkin ramai yang menunggu 9 minta maaf, hari ini tak ada 9, 10. Hari ini saya dah bagi dekat Facebook. Saya dah bagi tahu hari ini kita mulakan dunia wang, ilmu wang dunia akhirat ini pada jam 10 hari ini. Memberi laluan saya untuk bersama dengan anak saya. Alright, okay. So kita juga ada siapa lagi? Assalamualaikum pagi. Alright, bila ada perkataan-perkataan ni seperti yang dijanjikan, Abang Abu akan berikan tepukan
Dan juga kita akan bagi DJ Hall kepada anda. Pagi AB semua, dia pagi AB semua adik-beradik Assalamualaikum Kak Asna Ahmad kita, Kak Asna Ahmad. Assalamualaikum yang handsome dan manisnya, best. Kita bagi juga tepukan kepada Kak Asna kerana menggunakan perkataan yang boleh mendapatkan anda satu tepukan dan juga satu DJ Hall. Apa perkataan dia? Yang handsome dan manisnya tu. Itu dia perkataan. Alright, Nazli Shah, Assalam. AA dan AB semua, semoga hari ini akan ceria-ceria selalu, best. Alright, itu juga ada ucapan daripada Abang Nazli kita yang juga turut bersama sebentar untuk sama-sama kita kongsikan ilmu yang akan kita sama-sama kongsikan. Tapi seperti biasa yang kita tahu, anda ni kan, kalau anda inginkan sesuatu daripada Abang Abu dalam kita berkongsi ilmu, apa kata kita tanya soalan dulu. Anda tanya soalan dan saya akan jawab insya-Allah, sebab soalan anda adalah makanan minda untuk Abang Abu. Soalan anda adalah makanan minda untuk Abang Abu. Right, jadi kita je teruskan insya-Allah. Alright, kita akan bersama lebih kurang dalam 40 minit lagi. Kita akan bersama dalam sesi ilmu wang dunia akhirat. Teruskan berikan yes, itu dia apa yang saya suka tu. Tekan love banyak-banyak supaya kita capai 1,000 love sebelum sesi ni berakhir insya-Allah. Alright, jadi seperti biasa, apa kata kalau kita mulakan hari Sabtu ini dengan soalan yang mungkin anda inginkan daripada Abang Abu, ingin jawapan daripada Abang, tak kisahlah apa soalan dia. It can be mengenai kewangan, it can be mengenai perniagaan, it can be mengenai kehidupan, whatever saja anda rasa nak tanya Abang Abu, inilah peluang untuk tanya saja, sebab soalan anda adalah makanan untuk minda saya dan saya akan cuba sedaya upaya untuk memberikan penerangan, penjelasan semampu yang saya boleh insya-Allah. Dan dalam perjalanan hari ini, petua rahsia pelaburan, alright, kalau kita tengok 7 petua telah pun kita kongsi, 6 petua kita kongsikan selama ni, dan hari ini adalah petua yang ke-7. Mungkin akan menjadikan anda, kenapa Abang Abu cakap petua ni penting? Kan? Semalam Abang Abu cakap petua tu pula, sekarang ni petua ni dia macam ada percanggahan pada hari ni. Sedikit dia macam, bila kita dengar macam ada percanggahan, tapi bila saya jelaskan baru anda akan mula faham kenapa perlunya ada petua ilmu yang ilmu pelaburan. Kita sedang cerita pasal pelaburan. Kalau anda masih lagi ada beberapa benda yang anda nak tanya pada Abang Abu, dipersilakan. Orang anda boleh tanya kepada Abang Abu, insya-Allah Abang Abu akan bersedia untuk jawab. Ada soalan ni, soalan apa dia? Hari ni kurta bertopi macho rock. Dia kurta dengan ada topi boleh nampak kurta, saya ingat tak nampak. So nampak ini sebab hari ini insya-Allah kita akan meraihkan kedatangan adik beradik saya untuk berjamuan insya-Allah, makan tengah hari dan sebagainya insya-Allah. Jadi kita adakan jamuan sikit lah untuk adik-beradik Abang Abu. Alright, yang akan datang kemudian lah. Sebab tu saya berpakai macam ini supaya saya tak dapat nak tukar-tukar lagi lepas ni insya-Allah. Alright, saya asal KB dan tinggal di Besut, on the way beli laptop baru. Wallahu akbar, nak beli laptop baru untuk meneruskan perjalanan dia untuk mencapai banyak benda yang dia nak buat. Alhamdulillah Hilmi alright, dia dah nak beli laptop baru untuk perjalanan banyak macam-macam. Elmi ni saya suka sebab dia mencari ilmu dengan bersungguh-sungguh dan dia tidak, apa kata orang tu, meletakkan apa-apa pandangan, apa-apa so dia akan belajar dan belajar, tak kira siapa yang mengajar, dia terus nak belajar tanpa meletakkan apa-apa pandangan terhadap orang yang mengajar dan sebagainya. Teruskan usaha anda yang sangat baik itu. Teruskan, mudah-mudahan Allah akan rahmati segala benda, sebab dalam kita menuntut ilmu ni memang ada adab-adab tertentu yang perlu kita berikan keutamaan. Jadi jagalah adab-adab tu. Mudah-mudahan adab-adab itulah yang sebenarnya menjadikan ilmu yang kita dapat tu ilmu yang mempunyai barakah dan ilmu yang boleh menjadikan kita mencapai banyak kejayaan. Alright, sebab itulah ilmu, dalam mencari ilmu kita perlu memastikan adab-adab tertentu dipelihara. Alright, itulah yang Abang Abu nak ceritakan. Okey, kita ada bestnya makan bersama-sama. Yes, sekali-sekali kita perlu makan dengan adik-beradik, kita jemput. Dan selalu dia orang yang belanja, dia orang akan jemput. Hari ni kita jemput dan isteri saya masak hari ni. Dia masak macam-macam yang sedang dimasak daripada pagi, pukul 6 pagi dia dah bangun. Dan lepas solat tu dia terus mulakan memasak sehingga sekarang sedang masak. Saya boleh bau macam-macam bau yang sangat menarik. Tak sabar untuk menunggu pukul 12 untuk kita pukul 1 lah, 12 lebih macam tu, untuk kita meraihkan sama-sama. Alright. Jadi bagi anda yang mungkin ada soalan, apa kata kita tanyakan soalan.
Alright, dan juga jangan lupa untuk terus share benda ni, #you must meet Abang Abu. Alright, you must meet Abang Abu. Esok kita juga akan adakan satu follow up biak wang, biak duit yang sedang berlangsung juga. Dan besok adalah hari yang terakhir untuk mereka, di mana saya dapat banyak feedback yang sangat positif. Ada juga yang masih ketinggalan dan sebagainya. Itu perkara biasa dalam perjalanan. Dalam mencapai sesuatu, kita tak perlu rasa macam tertekan dengan apa pun keadaan. Yang penting kita terus lakukan, kerana kita lakukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lakukan dengan niat, ya Allah, aku buat benda ni kerana Engkau. Ya Allah, Kau jadikanlah aku mencapai apa suaju, dan aku terima apa pun cabaran Kau. Apa pun yang Kau berikan, itu doesn't matter, kerana aku tahu apa yang aku nak lakukan. Jadi teruskan untuk kita mencapai apa pun kita nak, tanpa memikirkan apa-apa yang berlaku di seputaran kita yang boleh menyebabkan kita down, yang boleh menyebabkan kita mungkin rasa, kenapa aku buat benda ni macam ni kan. Dan jangan sedikit pun fikir, teruskan perjalanan, apa pun berlaku, teruskan, kerana Allah mungkin ada sesuatu di akhir sangat. Mungkin di penghujung baru Allah nampakkan, oh ini selamanya aku ni like, walaupun aku like tak tahu, tak faham dan sebagainya, aku meneruskan, akhirnya sampai satu masa Allah tunjukkan, oh ini sebenarnya, ya Allah, syukurnya aku dapat meneruskan. Mungkin itulah juga punca mereka berjaya dan sebagainya. Jadi sebab tu jangan kita like berhenti tengah jalan. Ini juga saya dah post tadi dekat Facebook saya, sebab ramai orang yang saya melihat, saya lihat dalam perjalanan hidup saya ni, saya tengok ramai yang berjaya adalah orang yang berterusan melakukan apa yang mereka nak, walaupun mungkin ada pelbagai benda yang mungkin mereka tak faham, mereka rasa macam boleh ke, mereka dalam kesangsian, dan tapi mereka yakin. Mereka yakin terhadap apa yang Allah dah sediakan. Mereka meneruskan perjalanan. Akhirnya Allah tunjukkan sesuatu yang luar biasa, yang mereka sendiri tercengang, dan akhirnya mereka mencapai bukan saja kejayaan mereka nak, tapi kejayaan yang tak pernah mereka fikirkan. Allah begitu pemurah untuk bagi orang-orang yang meneruskan perjalanan dengan meletakkan keyakinan sepenuhnya kepada Dia, bukan kepada benda-benda yang dia ajar, bukan benda-benda yang dia tahu. Sebaliknya, keyakinan pada Allah telah menyebabkan dia boleh mendapat banyak benda, walaupun pada permulaan mereka dalam keadaan loss. Tapi apa berlaku pula pada orang ramai yang saya tengok yang gagal ni? Dia mula bila dia confused atau dia tak tahu, dia meninggalkan benda tu, dia mencari benda lain, dan akhirnya benda lain pun sama. Sampai satu masa dia rasa macam ini tak boleh, maka dia tinggalkan yang benda lain, dia pergi cari benda-benda lain. Inilah yang menyebabkan ramai orang yang dalam keadaan yang tak pernah mencapai apa-apa dalam hidup. Jadi kalau kita dalam satu keadaan macam tu, fikir-fikir, teruskan perjalanan, yakin pada Allah. Mungkin Allah dah sediakan sesuatu di penghujung sana, di akhir tu nampak satu cahaya yang luar biasa yang boleh menjadikan kita bukan main luar biasa lagi dalam kehidupan kita. Sebab kenapa Abang share benda ni? Sebab saya sendiri melalui banyak benda-benda macam tu. Ramai yang mengatakan saya takkan dapat buat benda-benda yang mungkin hari ini saya dah buat. Alright, tapi sebenarnya memang benda tu pada permulaan seolah-olah macam tu. Tapi akhirnya kalau kita teruskan perjalanan kita, maka kita akan dapat kejayaan yang luar biasa. Alright, so ini yang berlaku kepada Abang Abu sendiri. Alright, Acik dah beli domain, ialah one step to another. Jangan godek weba pula. Alright, sekejap lagi nak ilmu. Alright, bagus. Alright, teruskan. Alright, ini adik-beradik diploma pula, adik-beradik digital produk ni yang sedang berbincang. Bagi mungkin anda yang baru kat sini, mungkin awak rasa apa benda kau cerita ni kan. Masa sekarang BNM telah menurunkan OPR. Apa pandangan A kepada orang yang membeli rumah dalam kediaman aset? Alright, hari ini disebabkan keadaan pasaran, keadaan ekonomi yang mencabar, yang sebenarnya mencabar. Kerajaan perlu melakukan benda tu supaya bank-bank lain juga mula mengikut apa yang telah dilakukan, sebab ini akan memberikan ruang kepada benda-benda yang terberhenti disebabkan ekonomi atau sebagainya. Contohnya perumahan. Alright, banyak perumahan berhenti disebabkan kos yang tinggi, dan juga bila kita mempunyai kos yang tinggi ataupun harga yang tinggi, menjadikan mungkin dia adalah sesuatu yang sukar untuk penduduk ataupun orang-orang yang memang perlukan rumah ni, dia macam terberhenti. Banyak perkara, sebab kehilangan pekerja akan berlaku. Ramai orang yang mungkin juga akan dalam keadaan tak ada pendapatan. Jadi di masa ni, kalau mereka mengambil benda-benda macam ni, mereka perlu buat perhatian yang betul-betul. Sama adakah mereka boleh mampu menyelesaikan ataupun menunaikan komitmen bulanan mereka. Ini bukan sebab
interest dah turun dan sebagainya, kita mengambil peluang. Ini adalah untuk melihat juga. Tak kira kadang-kadang dia interest turun ke whatever, tapi akhirnya kalau kita tak boleh mampu bayar setiap bulan, dia juga akan mengundang banyak kata orang tu problem. Sebab tu pada Abang Abu, dia bukan interest. Interest adalah satu bagi mungkin orang-orang yang mempunyai kewangan yang tersedia. Mereka dah buat persiapan yang baik. Orang-orang macam ni lah dia akan mengambil peluang-peluang ni. Tapi orang yang tak ada persediaan, pada dia sama je. Kan interest tinggi ke interest rendah ke, pada dia sama. Sebab dia memang tak boleh bayar bulanan tu. Jadi orang macam tu perlu membetulkan dulu. Dan ini sebenarnya adalah peluang untuk kita miliki. Tapi seperti Abang Abu cakap, kita lihat. Sebab kita bila membeli rumah ni, dia bukan beli untuk makan tengah hari tau. Kita beli pergi kuih, kita jual, kita makan, besok tak beli pun tak apa. Rumah ni adalah satu komitmen yang perlu kita meletakkan komitmen bulanan kita untuk satu jangka masa panjang. Jadi pada saya, ini adalah peluang. Bagaimanapun dia juga boleh menjadi satu masalah kalau kita tak betul-betul jaga benda yang kita nak buat. Right. Jadi pada pendapat Abang Abu adalah lebih penting untuk menyediakan persediaan kewangan. Kita mencukupkan kewangan setiap bulan agar kita boleh membayar komitmen tadi. Kalau kita ada benda tu, maka mereka boleh mengambil peluang ni. Sebab dengan kadar penurunan ni akan memberikan kos kita tu lebih murah. Jadi kita punya cost loan ataupun kos untuk mendapatkan loan tu dia menjadi lebih murah sedikit disebabkan penurunan tadi. Jadi pada Abang Abu, dia adalah satu perkara yang baik. Dia untuk memastikan ekonomi kita dapat berputar dengan lebih baik. Kerana keadaan sebelum ni seperti COVID, seperti era lain, dengan juga kedatangan ekonomi yang tak menentu, yang tak stable, yang tak ada kata orang tu satu harapan yang jelas. Kita tak tahu, dengan kadar pengangguran juga yang akan meningkat, dengan juga pembuangan pekerjaan yang akan berlaku secara mendadak dalam banyak company-company. Sebab kenapa benda tu berlaku? Dalam kita nak restructure satu company, right, perkara pertama yang kita akan ambil adalah expenses yang berlaku kepada staffing. Maksudnya kepada staffing. Staffing ni adalah satu junk yang besar dalam sebuah syarikat. Jadi di situlah mereka akan mula kecilkan dulu. Sebab tu pembuangan kerja ataupun retrenchment akan berlaku dengan begitu meluas. Sebabnya untuk memastikan company itu mempunyai satu cash flow untuk berterusan. Jadi sebab tu akan berlaku benda-benda macam tu, yang juga menyebabkan ekonomi akan terencat atau dia macam tak bergerak dengan begitu pantas. Jadi kerajaan perlu melakukan banyak lagi perkara seperti memberikan bantuan kepada peniaga-peniaga untuk mereka dapat meneruskan, dan rebate-rebate tertentu untuk memastikan perjalanan perniagaan itu lebih baik, dan juga menurunkan kadar ni untuk memberikan peluang untuk orang-orang yang mengambil peluang untuk memiliki harta benda dan sebagainya. Jadi inilah yang sedang berlaku. Jadi itulah pandangan Abang Abu pada Kak Asna. Tak kisahlah kita ni macam mana pun keadaan, tapi yang penting kita perlu membuat persediaan kewangan yang betul supaya kita tak terkomit sangat. Mungkin ramai di sana mungkin dia tak setuju dengan saya, lebih-lebih lagi orang yang menjual hartanah dan sebagainya. Tapi pada saya bagi pandangan yang jujur dan betul. Alright, dan memang betul. Tapi kalau kita push orang tu membeli dan akhirnya mereka tak dapat membayar, apa akan berlaku? Inilah masalahnya. Jadi kita boleh beli dan kita beli apa yang kita mampu nak bayar. Mungkin kita boleh memiliki rumah-rumah mengikut kemampuan kita pada masa ini. Itulah yang terbaik daripada kita mula spread kita punya kata orang tu reach kita dengan memiliki lebih ramai lebih banyak rumah, dan akhirnya mungkin kita tersangkut. Jadi berhati-hati kalau kita nak buat. Sebab tu Abang Abu ajar betul rahsia pelaburan yang perlu anda ikut. Right, dan kejap lagi saya akan jawab soalan ni dengan cara yang lain. Alright. Assalamualaikum AA, thank you Allah, thank you AA atas dapat reversekan satu seat satu hour of your lifetime yang kau sangat sibuk di weekend ni. Syukur Alhamdulillah. Alright, terima kasih. Alright, okay, very good. Alright, dan kita ada juga Aslina. Suami saya sebelum ni berniaga secara offline, hikmah PKP dia pandai berniaga secara online. Okey ke kalau terus berhenti secara offline? Apa salahnya kalau kita sudah mempunyai satu stream? Sebab tu kita jangan berhenti tanpa ada stream. Kita perlu membina stream kita. Maksudnya stream of income tu. Kita perlu ada menjana income, dan kita juga kena sustain benda tu. Sebab dalam online ni mungkin pada masa ni, macam contohnya pada masa PKP,
Mungkin ramai orang yang buat live ni dapatlah buat banyak benda. Tapi selepas PKP dah mula, mungkin juga mereka terpaksa juga mengadakan benda-benda yang offline di samping menjaga online dia. Online takkan ditutup. Right? Malahan ramai pula yang sudah melihat online ni mempunyai potensi yang lebih tinggi. Jadi mereka juga memberikan perhatian kepada online. Dan ramai juga yang sudah menjadi sepenuh masa online. Dia mula menggunakan online sebab online ni adalah future. Maksudnya masa depan, like perniagaan dan banyak industri-industri akan terus berubah kepada online. Walaupun kita bekerja, kita perlu mula bekerja dengan online. Jadi ramai company sekarang dah mula employ orang-orang yang bekerja daripada rumah untuk melakukan banyak benda-benda yang mereka perlu lakukan. Jadi pada saya online ni adalah benda yang akan berterusan. Maka kalau mereka nak berhenti terus offline, pastikan pendapatan online ni dapat memberikan ataupun dapat menjana kewangan untuk komitmen yang kita sedia ada. Kalau kita dah nampak benda tu, then you can actually like stop, fokus pada online, buat banyak lagi bisnes online. Right? Online ni bagusnya kau boleh buat 100 bisnes dengan online. Jadi setiap hari kau start satu bisnes dan biar dia auto. Start satu bisnes automated. Start satu bisnes automated. Mungkin kita nampak macam mana nak start satu bisnes, sebab online ni dia daripada niche. Kan kita niche, contohnya kita boleh ambil niche kesihatan, lepas tu kita ambil niche pelaburan, niche kewangan, niche pendidikan, niche makanan. So banyak benda ni, dan dalam niche tu pula ada niche-niche tertentu. Kalau makanan, okey, masakan Thai, kita ada masakan India, masakan Melayu, masakan Cina. Alright, lepas tu dalam tu pula ada banyak benda. Jadi niche, bila kita boleh buat online, maka kita boleh ada banyak niche yang kita akan pecah-pecahkan. Tapi itu semua saya tak nak awak confuse bagi yang tak tahu. Bagi yang tahu, saya pasti anda faham apa yang Abu cakap. Sebab tu kalau kita tengok orang-orang yang menjual online ni, dia ada banyak bisnes. Ada yang 7, 8, 9 bisnes. Sebab setiap bisnes hanya fokus pada satu benda, dia akan menjadi mudah. Sebab tu bila kita nak berniaga online, kita fokus pada satu benda dan kita boleh buat banyak sangat pendapatan daripada satu benda yang kita buat. Tak perlu ada banyak, tak perlu kita confusekan pelanggan kita dengan pelbagai benda. Just satu saja, itu sudah boleh menjadikan kita mencapai banyak benda. Dan kemudian kalau nak buat lagi satu. Tapi jangan letak di tempat yang sama, di tempat yang berlainan, tapi kita boleh linkkan dia. Itu adalah kena belajarlah benda-benda ni semua. Okay, Beats Babies Maz. Alright, salam. Dia cakap Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, bismillah. Dapat idea macam-macam. Thank you, dapat idea. Tengok, just sikit cakap dah dapat idea macam-macam. Alright, baguslah. Alhamdulillah. Berterusan mudah-mudahan idea tu akan dapat menjana pelbagai kebaikan kepada anda. Alright, hari ni Abang nak teruskan dengan petua pelaburan yang ke-7. Alright, petua pelaburan yang ke-7. Petua rahsia pelaburan yang ke-6 yang Abang bincangkan semalam. Saya cakap kita kena mulakan dengan defense. Maksudnya kita perlu tahu pelaburan kita macam mana boleh rugi, kita dah ada simpanan ke, semua benda ni. Saya cakap defense. Sebab saya ambil umpama permainan bola. Satu pasukan yang sangat hebat sebenarnya mempunyai pertahanan yang kukuh. Sebab pertahanan ni lah yang menjadikan mereka yang boleh menjadikan sama ada menang atau kalah. Pertahanan ni dia boleh memastikan sama ada kita menang atau kalah. Itu kehebatan pertahanan. Sebab tu dalam pelaburan, pertahanan perlu diperkukuhkan. Kita siapkan dari segi penyimpanan tadi. Simpanan 6 bulan dah bersedia tak? Lepas tu kita nak melabur ni, kita tengok ini pelaburan macam mana boleh rugi. Apakah yang boleh menyebabkan benda-benda rugi. Jadi itu yang pertama, right? Itu yang perlu kita lakukan dalam pelaburan. Jangan sekali-sekali melabur kerana kita dapat pulangan yang tinggi. Dijanjikan pulangan yang tinggi, kita pun melabur. Dijanjikan pulangan yang tinggi, kita melabur. Itu adalah satu benda yang salah. Jadi sebab tu saya cakap, bermula dengan pertahanan. Kita jadikan pertahanan kita ni kukuh. Kita pastikan kita sudah mempunyai goalkeeper sebelum kita nak main bola. Jangan main bola tanpa goalkeeper. Jadi apa tu goalkeeper? Simpanan kita dah pastikan kena ada. Alright? Saya ulang balik benda ni, menunjukkan betapa pentingnya. Bukan Abang Abu nak tak faham tau. Ada yang cakap Abang Abu ni ulang balik. Sebab ini penting. Sebab tu diulang dan diulang. Kalau kita tengok Quran, dalam Quran diulang balik banyak perkara, menunjukkan perkara tu banyak, sangat-sangat penting. Jadi jangan ingat Abang Abu cakap dia cakap balik benda yang sama. Tak, saya ulang balik supaya faham benda tu. Right? Itu yang pertama. Dan hari ini petua rahsia pelaburan yang ke-7 ni
dia bertentangan dengan apa yang saya cakap semalam. Kalau semalam saya cakap, okey, kita akan memastikan pelaburan kita ni bermula dengan sifat bertahan, betul? Hari ni saya nak cakap melabur dengan ofensif. Kalau semalam cakap melabur bermula dengan defensif, hari ni kenapa Abang Abu cakap dia kena macam ofensif pula? Dan mungkin yang dengar saya setiap hari ni dia rasa macam apa ni, bercanggah pula dengan petua yang ke-6 semalam dia bercanggah pula. Kenapa tak sama sekali. Alright, kedua-dua kaedah ni perlu digabungkan, alright, untuk kita dapat memaksimalkan pelaburan kita. Cuba bayangkan kalau satu pasukan bola tu dia hanya bermain bertahan je, dia takkan menang juga. Dia mungkin tak kalah, tapi dia takkan menang. Right? Dia mungkin dia tak kalah, dia takkan kalah. Maksudnya dia memang susah nak kalah sebab semua bermain pertahanan. Tapi dia tak boleh menang. Maksudnya dia tak boleh dapat pulangan yang baik sebab dia tak ada penyerang. Jadi samalah dalam pelaburan, setelah kita memantapkan ketahanan kita, maka kita perlu menyerang. Kita perlu menyerang. Maksudnya selepas kita dah memastikan kedudukan kewangan pertahanan, simpanan kecemasan, apa-apa yang kita perlu nak pastikan untuk masa depan tu kita dah siapkan, maka lebihan duit tu perlu kita menyerang. Perlu kita mengambil risiko pula. Maksudnya kita perlu mencari peluang-peluang yang ada di luar sana. Macam tadi akak tu cakap kan, alright, ni OPR dah turun ni dia cakap kan, interest dah turun, Bank Negara dah turunkan kadar BLR dan sebagainya tu kan. So jadi apa bagusnya? Jadi kalau kita dah membuat persiapan pertahanan, maka inilah peluang untuk kita menyerang. Peluang kita mengambil peluang-peluang yang tersedia. Banyak lagi peluang yang akan datang dalam masa ni. Tapi kalau kita tidak mempunyai penyerang, kalau dalam bola tu kita tak ada striker, kita hanya bermain dengan defensif ataupun defender, maka kita akan rugi sebab kita tak dapat menyerang. Alright, sebab kita diserang, sebab kita tak ada striker, semua orang sana serang kita, kita tak boleh macam nak menyerang balik. Kita hanya bertahan, mungkin kita tak kalah, tapi kita susah nak menang. Jadi sebab tu kita setelah menguatkan kita punya pertahanan, maka kita bersikap ofensif lah. Alright, macam mana aku nak score? Dan kita dah ada striker-striker, macam mana striker nak kena fikir macam mana dia kena score. Sebab striker ni lah menyebabkan sama ada kita menang besar atau tak. Dia boleh bagi kita point yang banyak, striker yang menjadikan gol yang banyak kan. Tapi defender dia boleh menjadikan kita menang. Kadang-kadang sebab tu saya cakap, kalau kita boleh buat maksimum banyak, tapi kalau kita tak jaga kita punya defensif, kita kalah juga. Tapi sebab tu saya cakap bermula dengan defensif, bermula dengan simpanan, bermula dengan jaga segala pertahanan. Macam mana cara aku boleh rugi dalam pelaburan ini dulu. Selepas tu baru kita fikir macam mana aku nak menyerang. Alright? Jadi inilah yang sebenarnya perlu kita fahamkan. Jadi dia bukan benda yang bercanggah, tapi dia bercantum. Awak kena melabur dengan sifat defensif, at the same time awak juga kena melabur dengan sifat ofensif. Dua-dua ni perlu disatukan supaya kita faham. Tapi kenapa saya bagi tahu benda ni? Sebab ramai yang saya tengok, dia tak ada defensif, dia hanya ofensif. Dan ofensif ni sangat berbahaya. Sebab apa? Dia ada risiko. Kalau kita tak ada defensif yang betul, kalau striker kita injured, dua-dua striker injured ke atas, susah kita nak menang. Sebab tu bila kita nak bermain ni, pastikan pertahanan kita ni kuat, kemudian baru kita tengok apa yang aku boleh buat dengan striker aku ni. Jadi inilah yang sebenarnya kita perlu ada striker, sebab kalau tak ada benda tu, kita tak akan dapat pulangan yang baik. Mungkin kita tak dapat juga even mengatasi inflasi. Sebab mungkin pertahanan kita tidak memberikan apa-apa pulangan yang boleh kalis inflasi. Mungkin pelaburan yang kita dapat daripada apa yang kita simpan adalah 1%, 2% dan sebagainya. Mungkin kadar inflasi 3, 4, 5%. Jadi kat situ kita akan mengalami satu keadaan yang tak stable dalam pertahanan kita juga. Jadi sebab tu kita perlu ada ofensif supaya dia memberikan satu perseimbangan. Jadi inilah yang sebenarnya Abang Abu juga ada dalam program School of Financial Freedom. Kita panggil dia SOF. Alright, di mana saya ajar setiap practically satu persatu untuk 10 bulan Abang Abu actually buat benda ni, yang akan bermula pada Julai 19. Ni kelas yang pertama secara online Abang Abu buat pada 19 Julai, yang saya juga akan adakan satu sesi khas untuk yang berminat untuk nak mengetahui benda ni, sesi selama 1 jam. InsyaAllah saya nak buat benda ni. Jadi anda juga mungkin just follow saya punya Facebook,
Facebook Abang Abu Mekanik Wang, sebab biasanya saya akan update dekat situ, right? Jadi itulah yang Abang Abu nak bagi anda, supaya awak kena fikirkan pelaburan tu sama seperti satu sistem bola sepak di mana kita bermain dengan mempunyai seorang penjaga gol. Sebab tu defend, nampak defend yang biasanya selalu banyak kan. Kalau tengok defend yang selalu banyak kan, mungkin dia akan ada 5 defend, 4 defend, sekurang-kurangnya semua tim yang kita main, dia tengok defend dia kuat, mesti ada 4 sekurang-kurangnya. Kalau 3 dia mungkin ada 5 midfield. Kalau dia hanya gunakan 3 defend, dia akan ada 5 midfield. Maksudnya dia masih dalam pertahanan tu penting. Jadi biasanya 4 pertahanan, mungkin 4 lagi midfield dan 2 striker, ataupun 4 pertahanan, 3 midfield, 3 striker, ataupun 4 pertahanan, 2 midfield dan 4 striker. Nampak? Itu mengikut keadaan. Jadi itu adalah tactical, right? Tactical. Kita boleh mengubah kita punya cara kita melabur dengan melihat situasi keadaan pelaburan macam mana. Jadi itulah yang Abang Abu nak anda faham dalam petua 7, right? Petua ke-7 rahsia pelaburan, iaitu melabur dengan sifat ofensif. Kalau sebelum ni sifat defensif, maka sekarang sifat ofensif. Jadi itulah yang Abang Abu nak bagi tahu, right? Okey, Suhaimi dia cakap serang, ambush, tapi menyerang nak pakai apa pula? Kalau defensif need to keep 6 months saving extra, nak menyerang pakai apa pula? Lembing, tombak, boleh elaborate? Hello brother, kau fahamkan apa aku cuba cakap? Aku cakap pertahanan, lepas tu cari duit. Duit lebih tu lah baru boleh menyerang. Macam mana kau duit dah simpan, tak ada duit, macam nak menyerang? Apa punya Suhaimi ni? Kan? Bila kita dah ada simpanan, sekarang duit lebihan. Saya cakap duit lebihan tu lah yang kita kena fikir macam mana kita boleh adakan sistem penyerangan. Kalau kita ada 4 orang dah main defend, macam mana striker? Tak ada pemain. Clear tak? Sebab tu kita kena faham. Cuba fahamkan apa yang Abang Abu cuba cakap. Ramai kita ni dia macam tak faham tau. Dia terus nak buat keputusan. Cuba tengok balik apa yang Abang Abu cakap. Dalam permainan bola tu, kalau kita ada 11 pemain, alright, kita kena susun, betul? Jadi yang pertama adalah penjaga gol. Apa tu penjaga gol? 6 bulan simpanan. Kalau 6 bulan simpanan kau tak ada, macam mana kau nak main? Jadi first kali mula simpan 6 bulan. Kau jangan fikir benda lain. Simpan 6 bulan. Dah simpan 6 bulan, lebih, faham? Lebih baru boleh melabur. Kalau kau belum ada lebih, kau tak boleh melabur. Duduk je lah kat goal post, tak boleh main. Sebab tak ada pemain, macam nak main? Duduk je lah dekat goal post, tengok padang kan. Macam tu. Jadi nak main, kena panggil member. Member brother, sinilah. Aku boleh jadi goalkeeper ni, kau boleh main tak? Main defend. Kita cari orang. Okey, kau main striker, kau main midfield. Nampak? So apa maksud tu? Kau kena cari duit. Kena ada duit untuk bertahan, duit untuk midfield, duit untuk penyerang. Baru jadi. Itu jawapannya. Clear? Aku rasa Suhaimi dah clear dah sekarang. Dia cakap dia gurau je. Yelah, kadang-kadang bila kau gurau macam tu, orang pening. Kan, orang akan mula pening. Apa benda? Betul juga brother ni cakap. Dia macam tu. Jadi kalau nak gurau, kita kena bagi tahu supaya diorang macam tak pening. Kadang-kadang diorang ni pening tau. Mungkin kita gurau, tapi gurau ni boleh menyebabkan diorang pening. Betul juga brother ni cakap. Sebab tu kita kena bagi tahu penerangan yang jelas. Jadi Abang Abu dah jelaskan penerangan dia. So ambil saja. Sistem bola sepak ni lah yang sangat sesuai untuk kita fikirkan macam mana nak melabur. Right? Sebab sistem bola sepak ni dah tunjukkan cara pelaburan. Macam mana kita nak melabur. Right? Setiap benda tu ada function dia. Right? Sama juga dalam pelaburan. Jadi itulah yang Abang Abu nak anda fahamkan, right? Dan mula mengambil tindakan-tindakan yang boleh menjadikan kita menjadi orang yang berjaya melabur dengan keadaan yang betul. Sebab ini juga apa yang sebenarnya Abang Abu cuba bagi adalah untuk kita mengamalkan satu sifat bersabar, sifat tidak terburu-buru, sifat like kita membuat kajian apa yang Allah suruh. Jadi sebab itulah bila kita melabur dengan apa yang kita melabur ni, maka inilah pelaburan yang akan bawa kejayaan akhirat. Jadi kita melabur ni dengan kita tahu, kita faham, aku melabur, aku dah buat kajian, so aku tak berjudi. Okey, aku melabur dengan ada satu, kata orang tu, tak tergopoh. Tak tergopoh dengan peluang whatever yang nampak. Alright, sebab tergopoh-gopoh ni adalah sifat setan. Jadi dalam pelaburan kita tak perlu nak mengambil sifat-sifat setan untuk kita mencapai kejayaan. Sebab itulah saya bagi tahu ni supaya pelaburan kita ni mendapat kejayaan untuk akhirat. Tak guna awak melabur tanpa benda-benda yang saya cakap dengan tergopoh, tak tahu apa asal usul dia dan awak melabur dan sebagainya, awaknya berjaya.
Apa guna kejayaan tu? Apa guna kekayaan tu? Tak berguna langsung, sebab mungkin dekat dunia je awak nampak macam dah, tapi diri sendiri pun ada banyak problem dan sebagainya. Dan di akhirat, ya Allah, menunggu pula siksa kubur, siksa akhirat nanti. Kita tak nak. Jadi jangan kita melabur dengan niat nak dapat dunia ni tanpa menghiraukan sama ada apa yang kita lakukan tu adalah benda yang like betul. Ada tak beretika kita buat benda-benda macam tu. Right? Itulah yang menjadikan kita punya ilmu wang dunia akhirat. So kita buat apa-apa kat dunia perlulah berpaksikan akhirat. Maksudnya kita berpaksikan apa yang aku dapat kat sana untuk aku lakukan benda dalam kewangan ni. Jadi itulah yang dinamakan wang ilmu dunia akhirat. Ilmu wang dunia akhirat. Alright? So itulah sedikit sebanyak yang abang nak kongsi kepada hari ini. Alhamdulillah hari ini kita dah berjaya capai 1,100 lebih. Alright, itulah yang menjadikan saya ni macam semangat untuk setiap hari untuk bagi pada anda apa jua yang ada dalam kepala otak ni, kita kongsikan sama-sama. Mudah-mudahan ilmu ini akan menjadi satu yang menjadi antara asbab awak berjaya dalam kewangan. Nak pelaburan. Sebab dalam 10 hari ni kita berbincang pasal pelaburan. Alright, so saya harap apa yang saya kongsikan ni memberikan sedikit sebanyak thoughts yang boleh fikirkan. Right, nak melabur, macam mana aku nak melabur ni, nak start melabur? Adakah aku terus nak melabur saham? Sebab aku tengok orang saham semua buat duit. Ya ke? Ya ke? Ya ke? Awak pergi tanya masing-masing. Awak cakap, adakah aku nak melabur dalam hartanah? Aku tengok semua hartanah kaya-kaya. Dia punya Facebook update macam-macam. Ya ke? Ya ke? Ya ke? Pergi tanya. Mungkin ada yang cakap, saya buat online berjuta-juta. Online lah yang terbaik. Ya ke? Ya ke? Ya ke? Tanya. Pergi tanya orang tu supaya kita tahu yang betul. Ada yang cakap, inilah masa untuk kita berniaga benda ni. Ya ke? Ya ke? Ya ke? Tanya. Kita kena curious. Kita jangan terus buat keputusan dengan hanya mendengar kabar. Sebab biasanya kabar adalah lebih indah daripada apa yang ada. Kan ada apa falsafah dia apa? Indah kabar dari rupa. Kabar ni indah, tapi kita pergi tengok rupa, ya Allah, ini keadaannya. Jadi jangan kita hanya dengar, sebab biasanya kabar yang kita dengar tu indah daripada rupa. Jadi kita sentiasa dalam keadaan yang berwaspada. Kita mula fikirkan, kita pula buat kajian. Lepas tu kita ada perancangan sendiri. Kita hanya fokus pada apa yang kita rancang dan kita mula buat. Inilah yang sebenarnya akan menyelamatkan kita daripada membuat kesilapan-kesilapan yang tertentu. Right? So itulah yang mungkin hari ini saya dapat bersama dengan anda dalam lebih kurang setengah jam kita berbual tadi. Dan 47 minit, kita dalam 13 minit untuk anda bersama dengan Abang Abu. Dan saya dah sampaikan benda-benda yang saya perlu sampaikan dalam ilmu ni. Saya ulang balik daripada hari pertama. Mungkin yang first time tengok apa tu petua rahsia. Petua rahsia pelaburan adalah satu petua yang telah dipraktikkan oleh orang dulu-dulu yang mencapai kejayaan yang luar biasa, yang tak dapat disampaikan kepada ramai orang kerana mereka tidak mempunyai kelebihan macam hari ini. Tak ada internet, tak ada apa. Jadi mereka buat saja. Jadi bila orang yang lain telah pergi, dia tanya dia, macam mana awak boleh jadi macam ni? Jadi mereka mulalah bagi tahu apa benda-benda yang dia buat. Jadi bila orang tu beritahu, maka benda tu dengan sendirinya jadi satu rahsia lah kan. Sebab orang tu tak bagi tahu orang, jadi dia satu rahsia. Jadi orang dengar ni cakap, ini rahsia ni. Begitulah berjadinya benda ni. Dan saya kongsikan lebih kurang dalam 10 kaedah. Saya semulakan dengan yang pertama, iaitu jangan jadikan pelaburan tu satu perjudian. Alright, kalau nak dengar benda tu, pergi balik pada Facebook. Saya lah bawah-bawah tu dah ada. Kalau tengok mungkin 7 hari yang sebelum ni saya dah buat benda tu. Kedua, saya cakap jangan percaya pada nasihat pakar. Apa maksud saya? Jangan terus ambil apa-apa yang dibagi tahu oleh pakar dalam televisyen ke kat mana-mana duduk dia cerita. Jangan terus ambil benda tu, right? Jangan terus ambil tu dan buat keputusan. Itu yang kedua saya cerita. Ketiga, saya cakap buat kerja rumah. Maksudnya do some homework. Pastikan apa yang dapat information dan sebagainya. Buat satu kajian. Tengok benda-benda ni sebelum kita buat keputusan, right? Jangan terus buat tanpa buat kerja rumah. Keempat, saya cakap melabur dalam pulangan yang berganda. Maksudnya saya cakap bila kita melabur, dapat je pulangan tu, jangan terus habiskan dengan buat benda-benda yang tak betul. Malahan kita mula melabur balik, reinvest balik dalam benda yang kita perlu, right? Okay, alright, okay, itu yang saya cakap. Dan seterusnya saya juga gunakan pelbagaikan pelaburan. Maksudnya diversification. Walaupun kita melabur dalam satu benda kita pakar, tapi kita diversify dalam benda tu juga. Contohnya saham. Bukan hanya kita melabur dalam saham, sebaliknya kita juga pecahkan dalam beberapa bentuk saham. Dalam hartanah, kita pecahkan dalam beberapa bentuk hartanah. Dan yang bagusnya kita ada pecahan dalam saham, dalam hartanah dan sebagainya. Alright, saya cerita benda tu. Dan keenam, saya cakap, alright,
kita melabur dalam bersifat bertahan dulu. Maksudnya kita perlu memastikan pertahanan kita ni kuat sebelum kita nak melabur, alright? Dan hari ini saya cerita kita kena melabur dengan ofensif pula. Dia macam bercanggah, tapi bila awak dengar balik apa yang abang cakap, mungkin awak dah dapat apa yang sebenarnya abang cuba sampaikan, alright? Jadi kita akan sambung balik esok pula. Apakah petua yang diguna pakai oleh orang-orang dulu untuk mencapai kejayaan yang luar biasa. Hari ini mungkin ada ramai yang mungkin tak sangat setuju dengan apa yang Abang Abu cerita. Itu lantak kita, right? Lantak masing-masing. Awak mempunyai, apa kata orang tu, awak mempunyai hak untuk nak dengar ataupun nak terima. Saya juga ada hak nak mendengar atau nak menerima apa pandangan awak. Jadi pada Abang Abu, apa yang saya kongsikan ni adalah untuk memberikan anda sebagai satu you understand, right? Saya nak you fikirkan balik. Itu je. Sebab kadang-kadang kita dipenuhi dengan pelbagai berita-berita yang boleh menjadikan kita, emosi kita terganggu. Emosi kita terganggu kerana kita dengar orang ni buat duit dengan ni, orang ni buat duit dengan ni, dan kita tak ada sistem. Jadi bila tak ada sistem, kita mengundang bahaya dan akhirnya kita akan kerugian. Barulah kita mencari-cari apa sebabnya, dan bila kita tahu sebabnya adalah sifat terburu-buru kita. Alright, doakan thanks, maaf kalau tersilap 1000 kali le. Alright, so Aimi, okay, nanti saya juga akan addkan awak dalam program sales challenge. Ramai yang melabur dalam satu bakul. Alright, sebab yes, Mawi ni mesti main forex kan. So yeah, right, main forex full pun salah pada saya kan. Perlu ada cara untuk kita nak memaksimumkan apa yang kita buat. Alright, sebab tu saya cakap tadi, mungkin sebab tu ada yang macam tak suka dengan Abang Abu kan. Cakap apalah, dia ni cakap jangan main forex, jangan main ni. Tak, saya tak cakap macam tu. Saya cakap awak kena tahu pertahanan dulu. Lepas dah bertahan, kita mula tengok ke atas. Striker tu macam mana? Banyak striker, dia tak boleh. Satu striker dia, cuba bayangkan satu tim bola, dia ni skor pakai tanduk je. Kalau tendang dia tak boleh, penalty dia tak boleh ambil, dia tak boleh ambil apa-apa, dia tak boleh sepak, dia boleh skor pakai tanduk je. Maksudnya kalau macam itu, kita dapat peluang kat bawah, dia tak boleh skor. Dia ada peluang lain, dia tak boleh skor. Dia kena tunggu bola tanduk. Dan tanduk setiap kali bukan boleh gol. Ada penjaga gol. Kalau lah tanduk gol tu kosong, kau tanduk semua masuk. Tapi di tanduk ada keeper. Jadi bila kita hanya tahu menanduk, dia salah. Sebab tu dalam striker, dia juga kena tahu sepak. Dia tahu juga macam mana nak skor pakai lipat, macam mana dia nak pakai apa, pakai dada, macam mana nak kontrol, macam mana nak gelecek, macam mana nak rembat. Semua kena belajar. Jadi sama juga dalam pelaburan. Jangan ingat satu cara je yang boleh kita gunakan. Alright, kita perlu ada banyak kaedah-kaedah lain untuk kita skor gol tadi, untuk mendapatkan pulangan. Kita ada pelbagai kaedah. Itulah yang Abang Abu maksudkan. Alright, so okay. Alright, thank you Abang Abu, sharing knowledge. Yes, alright, insyaAllah saya harap knowledge ni dapat memberikan anda sedikit sebanyak lah. Alright, benda yang boleh memberikan awak inspirasi sikit. Saya sangat yakin ramai dah macam bila dia faham strategi bola ni, dia dah faham tau. Lepas ni ada orang pas yang nak jual apa-apa, awak tengok balik. Tak tengok balik. Mungkin ini memberikan sedikit macam masalah kepada orang yang ada hanya satu benda yang dijual ataupun satu benda yang dipromot. Mungkin mereka rasa tertekan dengan benda yang Abang Abu cakap ni. Tapi tujuan saya bukan nak menekan sesiapa, tapi saya nak bagi kebenaran. Sebab bila kita nak mendapatkan kejayaan dunia dan akhirat, kita perlu bagi benda yang betul. Right, bila benda tu tak betul, kita kena cakap tak betul. Kalau benda tu memang orang tu tak boleh, kita jangan paksa dia. Kan inilah yang menjadikan ramai orang ni dia tak suka bila aku cakap orang forex, dia cakap forex je lah yang boleh buat duit. Orang saham pula cakap saham je lah yang boleh buat dia kaya. Orang hartanah pula cakap hartanah je lah yang boleh buat orang tu kaya. So ini semua adalah satu myth, satu kepalsuan yang nyata. Alright, Allah akan bagi rezeki dalam apa cara pun. Alright, yang penting kita ada apa yang Abang Abu cerita tadi. Kita ada buat kajian, kita tengok benda ni, apa latar belakang dia, apa risiko dia, ada tak riba di belakang tu. Jadi benda-benda ni lebih penting daripada kita nak cerita pasal kita punya je. Adakah betul macam tu? Kalau betul macam itu, pastinya semua orang yang main saham dah kaya. Dan pastinya semua orang yang main forex dah kaya. Dan pastinya orang yang melabur dalam hartanah tak ada rugi. Kan, pastinya orang meniaga dalam internet, pastinya semua dah kaya-kaya. Tapi kenapa masih ramai yang tak kaya-kaya?
Sebabnya bukan itu yang memberikan kekayaan. Itu hanya adalah tools yang perlu kita gunakan. Sebaliknya, Allah lah pemberi rezeki yang sebenar-benarnya. Allah lah yang pemberi kekayaan. Milik Allah lah segala rezeki dan milik Allah lah segala apa yang kita nikmati ni. Jadi sebab tu saya cakap, janganlah kita terburu-buru bila kita dengar benda ni. Kita buat satu penyelidikan yang keseluruhan. Orang yang jual-jual insurans, jual-jual semua program-program whatever dan sebagainya, kita ambil jalan yang macam kita bagi tahu, tapi kita bagi tahu ini adalah satu cara. Anda nak apa cara lain? Ada cara lain. Tengok minat awak macam mana. Kalau minat awak rasa inilah yang mungkin awak nak jadikan dia sebagai satu sumber, dipersilakan. Tapi apa-apa pun, sebab tu abang cakap, benda-benda ni semua akan jadi mudah bila kita ada satu asas tau. Benda-benda ni akan bagi kita satu asas. Apa dia? Ilmu kewangan. Bila kita ada ilmu kewangan yang betul, alright, yang tak ada kata orang tu tak ada influence benda-benda lain, dia betul tau, dia ilmu kewangan yang betul, itu yang akan memberikan anda apa yang terbaik untuk anda. Sebab setiap orang ni dia berbeza, alright. Dia ilmu kewangan ni dia bukan macam ilmu internet ataupun ilmu pelaburan tau. Dia punya teknik sama je, alright. Awak tak ada baca dalam pelaburan, awak tak akan baca technical analysis berlainan, dia sama je, alright. Dan dalam Facebook, kita buat Facebook ad pun sama je, kita ada rangka yang sama. Tapi dalam kewangan ni dia berbeza, babe. Dia berbeza, setiap orang berbeza, alright. Sebab apa? Keadaan awak ni berbeza dengan orang lain. Jadi saya tak boleh gunakan ataupun saya tak boleh bagi awak satu solution yang saya bagi pada orang lain. Saya tak boleh bagi satu solution yang saya bagi pada orang yang dah berkeluarga dengan orang yang belum berkeluarga. Saya tak boleh bagi satu solution untuk orang yang berhutang banyak dengan orang yang ada duit yang banyak. So dia berbeza. Setiap orang dia punya solution adalah berbeza. Itulah yang menjadikan kewangan ni sangat unik. Alright, dia bukan satu size fit semua orang. Alright, okay. Jadi itulah yang Abang Bu nak bagi tahu, right? Okay, dia banyak makan pisang tanduk, kena makan pisang kepuk, pisang mat dan pisang 40 hari. Okay. Ni hari terkewik, ya ke? Tu dia. Soalan dia cantik, bagus. Tanya je, ya ke? Apa-apa, ya ke? Tanya sampai dia tak boleh jawab. Alright, sambil cakap ya ke, mata dan kepala kena pandang lain-lain arah. Alright. Mempelbagaikan tempat pelaburan kerana setiap cabang pelaburan akan ada turun, ada naik, ada turun. Tak ada semua yang akan profit. Apabila banyak tempat pelaburan akan ada overall profit dari keseluruhan tempat pelaburan. Kan? So nampak, Mawi ni okey, dia dah cerita. Dan bukan forex saja yang akan bagi kita pelaburan ataupun pulangan yang tinggi. Ada masa forex akan buat kita rugi. Nampak? Jadi bukan itu. Tapi kita tak boleh semua duit kita buat main forex je, sampai kita tak mengabaikan benda-benda lain. Dalam main forex pula kita perlu ada lah benda-benda lain. Saya minta maaf lah, saya tak terlibat dalam forex sebab saya ada pendirian saya sendiri ya, kan. Sebab tu, tapi saya tak cakap orang yang main forex tu dia masuk neraka whatever, saya tak cakap saya tak ada cerita benda tu. Pada saya, pendirian saya adalah saya tak involve dalam benda tu lah. Alright. Tapi apa yang saya cuba sampaikan, bila kita nak menyerang kita perlu ada, sebab tu kita ada striker, dia bukan main striker central je. Dia ada left striker, dia ada striker kanan, alright, wing kanan, kita panggil dia wing, wing kanan, wing kiri, kan. Sebab nak menyerang pun kena ada pelbagai benda, kan. Kita tak boleh nak skor ni, dia tak boleh macam satu je. Katakan kalau striker kita ni dikawal oleh 3 orang, habislah, dah tak boleh skor, kan. 3 orang dah jaga. Jadi kita perlu ada wing, wing kanan, wing kiri, dia akan bawa benda-benda lain untuk kita skor juga, kan. Kita boleh skor, mungkin ada sepakan in swinger boleh masuk, macam-macam. Jadi itulah cara Abang Abu cuba nak bagi anda ni lah, memahami pelaburan ni, insyaAllah. So rahsia pelaburan. Jadi kalau benda ni bermanfaat, insyaAllah bolehlah kongsikan kepada member-member lain juga yang mungkin boleh mendapat manfaat daripada apa yang kita kongsikan pada hari ini. Jadi itu sajalah untuk hari ini. Kita sudah pun sampai 10.58 dan hari ini hari Sabtu. Jadi pukul 1 nanti ada juga program. Alright, pukul 1 kita ada pukul 12 kita ada lunch hour hari ni. DJ akan menjalankan program tu. Jadi anda boleh datang dan dengar untuk sama-sama sambil kita lunch ni, kita dengar jugalah. Mungkin ada manfaat yang kita boleh dapat. Alright, itu saja daripada Abang untuk hari ini dalam ilmu wang dunia akhirat. Alright, so kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best
best.